Saudara-saudara yang saya muliakan, tentunya generasi kini perlu diasuh untuk menerima kenyataan bahwa keamanan yang dicapai ini tidak berlaku dengan sendirinya. Sejarah itu mengajar kita, mendidik kita dan mendewasakan kita. Kalau kita war-warkan sekarang, keutamaan kita ialah pertumbuhan ekonomi. Pemacuan ekonomi yang lebih segar dan meyakinkan. Keperluan menarik pelaburan domestik dan pelaburan asing. Terus meneroka beberapa ikhtiar baru dan teknologi baru, termasuk artificial intelligence, transformasi digital, dan peralihan tenaga atau energy transition. Ini semua kerana kita melakukan andaian negara ini aman dan stabil politiknya. Tetapi keamanan itu tidak datang dengan sendirinya. Sejarah di Malaysia selain daripada sejarah pejuang-pejuang menuntut kemerdekaan dari penjajah Inggeris, juga sejarah berdarah kerana pada masa itu ada pertempuran dahsyat. Persaingan sengit di antara dua kelompok. Satu yang mau teras Melayu dan kemerdekaan negara, sementara menerima kehadiran suku-suku kaum lainnya untuk mengamalkan sistem demokrasi dengan raja berperlembagaan, dengan sosok lain ideologi komunis yang mau melaksanakan sistem pemerintahan komunis. Dan komunis itu bukan sekadar ideologi di Malaysia, tetapi bertindak melalui kegiatan yang disebut militan. Ketenteraan ataupun yang menyebabkan terkorbannya, dan tentunya bila terkorban, yang paling banyak ialah dari keluarga PDRM. Sebab itu saya sering gesa bukan saja di PDRM ataupun Angkatan Tentera Malaysia, tetapi melalui sistem pendidikan dalam beberapa program di universiti, Temu Anwar, atau di bidang pendidikan, untuk mengingatkan anak-anak kita bahawa sejarah ini tidak berlaku sembrono. Dia berlaku dengan suatu titik pengorbanan dan beberapa peristiwa berdarah yang menuntut pengorbanan darah dan air mata. Oleh itu, generasi sekarang mesti harus tahu ya, peranan kestabilan negara dan peranan pasukan keselamatan yang sangat kritikal dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan mesti berlaku tanpa persiapan yang baik. Dan sukacita saya perhatikan dalam beberapa acara yang saya hadir, PDRM sentiasa menggunakan kesempatan untuk memberikan himbauan dan menyingkap lembaran sejarah beberapa episod mengerikan dan menyentuh perasaan kita. Jadi saya ucap tahniah pada Tan Sri Azhar dan keluarga. Sebab itu, saudara, dalam menyongsong ke hari muka, beberapa cabaran baru kita harus terima. Kita terima kenyataan bahawa masyarakat sekarang tidak di dekad 60-an, 70-an, sekarang lebih kritis. Memantau tugas Perdana Menteri, Jemaah Menteri, polis dan seluruh jentera kerajaan, termasuk badan kehakiman. Dan kita harus terima kenyataan ini dan secara positif dan memperkukuh sikap dan pendirian kita
bahawa demokrasi harus lebih matang, lebih dewasa. Terima kenyataan bahawa ada kebebasan yang lebih luas sekarang. Terima kenyataan bahawa badan kehakiman harus bebas dan punya integriti. Penguasaan harus lebih cekap, bertindak secara profesional. Polis diraja dan seluruh jentera kerajaan akan dipertanggungjawabkan begitu juga. Dan kita harus terima ini dengan sikap yang lebih positif. Apakah ini masalah-masalah baru? Tidak. Beberapa aspek memang baru seperti yang saya sebut. Digital. Kerana ancaman-ancaman hebat. Dan kalau tidak ada latihan yang cukup, keterampilan dalam bidang tersebut, kita akan kalah. Dulu tewas dalam adu domba tembakan, sekarang tewas dengan cara canggih dalam alam komputer dan artificial intelligence. Di negara-negara jiran, di Indonesia, beberapa bulan yang lalu, seorang tokoh kanan polis ditangkap, di antara lain dia terlibat dalam aktiviti jenayah dan online gambling. 3 hari yang lalu, Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara Thailand berundur kerana terlibat dalam kegiatan online gambling. Saya beri gambaran ini bukan untuk menakutkan KPN, tapi untuk menyatakan bahawa alhamdulillah Malaysia ini masih di tahap yang membanggakan. Tetapi maknanya bukan perkara mudah. Bahagian jenayah komersial, suatu yang baru yang lebih canggih. Dan ancaman-ancaman masih ada. Betul tidak ada adu domba, tembakan, gerombolan komunis. Seperti mana kita saksikan episod di Kuala Kerau. Tetapi ada. Apakah baru? Saya jawab, tidak. Pada tahun 1961, almarhum Tun Abdul Razak telah mengingatkan rakyat Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu bahawa negara menghadapi ancaman 3C. Pertama, komunisme. Kerana masa itu gerombolan komunis militan masih wujud di beberapa tempat. Dan tahniah beliau berikan kepada pasukan pertahanan kita. Ancaman kedua, corruption. Bayangkan, 1961, pemimpin utama negara telah menyergah keras pimpinan dan jentera kerajaan yang akan merosakkan sendi negara kerana rasuah yang telah menular. Bapak-bapak, ibu-ibu kita berjuang dengan keringat, air mata dan darah. Segala pengorbanan yang ada untuk mencapai kemerdekaan. Bukan untuk mengizinkan pimpinan selepas itu, penjawat awam selepas itu, pegawai-pegawai selepas itu, untuk merampok kekayaan sesuka hati mereka. Sebab itu peringatan almarhum Tun Abdul Razak itu penting. 1961 telah disebut. Pertama, komunisme. Kedua, corruption. Kerana beliau telah melihat, telah mula menyaksikan bibit-bibit itu. Kerana generasi yang sudah agak selesa. Dia tidak payah lagi untuk bertarung, bersabung nyawa. Dia sudah agak lebih lumayan kedudukan mereka. Dan kita dari Malaysia ini, pada tahun 2024, terpaksa terus bertarung. Militan komunis hampir pupus. Ada beberapa masalah gerombolan penjenayah yang lain ada. Tetapi masalah rasuah itu masih harus diperangi secara sungguh-sungguh. Dan saya merayu kepada rakan-rakan selain daripada SPRM, pasukan PDRM harus terus berdepan dengan masalah ini dengan tegas dan berani untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita. Dan tidak mensia-siakan pengorbanan
bapa-bapa, ibu-ibu, termasuk warga polis yang telah terkorban sebelumnya. Jangan kita khianati amanah itu. Dan percayalah ia bukan mudah. Bila rasuah itu mula menjadi sistemik, ia akan menghakis seluruh sendi anggota kita. Dan ia memerlukan kekuatan dan keberanian, ketangkasan. Mau lihat keberanian sebenarnya dalam hidup hari ini adalah keberanian untuk bertempur dalam bidang ini untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Umat ini, apatah lagi di bulan Ramadan Mubarak, ya, itu dilatih dengan disiplin, dilatih dengan integriti. Dan kalau Ramadan, sekolah Ramadan, madrasah atau tarbiyah, madrasah Ramadan atau tarbiyah ruhiyah ini harus mengajar kita dan mengangkat keupayaan kita untuk membantras. Yang ketiga, ketiga yang disebut oleh marhum Tuan Abdul Razak adalah communalism. Faham perkauman yang sempit. Jadi kalau kita singgung soal perkauman sempit, ini bukan perkara baru. 1961 pimpinan utama yang disegani oleh rakyat, Tun Abdul Razak, telah mengatakan bibit-bibit perkauman sempit itu telah menular. Guna istilah soal bangsa, sama ada di kalangan orang Cina atau orang India atau Melayu atau Dayak, atau menggunakan soal agama, pelampau sama ada Kristian atau Islam atau Buddhis, tapi bukan sangat untuk bangsa atau agama, tetapi itu kepentingan-kepentingan yang sempit. Seperti kita kita lihat, saksikan sekarang, ada isu-isu yang patut ditangani mengikut jalur hukum. Bukan gerombolan berasingan. Ada masalah, termasuk penghinaan terhadap agama atau nama Allah. Jalur hukum yang itu menentukan. Siasat cara profesional, bertindak dan dakwah segera. Kerana kita tidak bertolak ansur dalam apa-apa tindakan menghina mana kaum, mana agama, apalagi Islam sebagai agama persekutuan. Jadi saya beri laluan penuh. Tan Sri Azhar tahu sikap saya. Tidak campur dalam urusan siasatan, tapi senantiasa menggeza. Jangan tolak ansur. Selamatkan negara dan biar tindak tegas untuk menentukan supaya jangan berlaku gerombolan-gerombolan luar daripada jalur hukum. Dalam Islam sendiri, dalam dakwah itu disebut du'atun la qudah. Kita ini pendakwah, bukan penghukum. Yang akan hukum itu qadhi atau hakim. Kerja dia hukum. Karena ikut jalur hukum dan kaedah undang-undang dan fakta yang dimaklum oleh yang arif hakim. Ya. Tapi orang yang menyeru, betapapun niatnya baik sebagai pendakwah, tidak boleh menghukum sewenang-wenang. Tidak boleh mengatur dan menghasut rakyat untuk terus membenci atau bertindak sewenang-wenang. Jadi biar kita jadikan ini sebagai kesempatan memberi peringatan yang cukup jelas. Ada masalah, ada laporan, ada siasatan, ada pendakwaan, ada jalur hukum melalui badan kehakiman yang bebas dan bukan bertindak cara gerombolan. Dan saya harap hari ini difahami kerana kita tidak peduli. Saya tidak kira sama ada orang itu dari parti politik atau civil society atau tokoh besar atau tokoh kecil. Kalau negara ini tidak tunduk kepada hukum, negara ini akan rusak dan tidak mungkin berkembang. Negara-negara yang maju sekarang tumpu dalam beberapa isu. Keamanan ya tentunya. Beberapa ikhtiar, cabaran baru, termasuk saya sebut tadi,
transformasi digital, cabaran iklim dan peralihan tenaga, mutu pendidikan, penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan pelbagai bahasa lain termasuk bahasa Inggeris. Kepintaran anak-anak dalam bidang IT. Itu cabaran kita yang harus kita beri tumpuan sepenuhnya. Dan tidak diheret untuk bicara soal-soal yang boleh melemah longlaikan semangat kita dan melemahkan sendi kekuatan negara kita. Jadi saya hadir pada pagi ini untuk menyatakan syukur kepada Allah SWT dan kebanggaan kepada sumbangan dan pengorbanan saudara dan harapan bahawa PDRM bawah Ketua Polis Negara dan seluruh keluarga dapat terus bertekad untuk memperbaiki. Jangan kita rasa senang berpuas hati. Saya selaku Perdana Menteri pergi mana-mana dikelilingi oleh orang-orang yang senantiasa memuji. Tapi saya syukur alhamdulillah apatah lagi dalam bulan Ramadan kita diperingatkan. Jangan terpukau semata-mata dengan pujian. Negara ini masih hadapi banyak masalah dalam pelbagai bidang. Dan kita harus tahu bahawa untuk maju, kita terima kenyataan, kita harus berbuat satu yang lebih baik. There's always room for improvement. Dan sebaik kita mudah selesa yang dikatakan culture of contentment atau complacency, itu akan menyebabkan kita mulai rasa senang dan selesa dan anggap semuanya sudah terbaik dan paling cemerlang dan gemilang, walhasil mutu pendidikannya, mutu kesehatannya, perumahannya masih perlu diperbaiki. Saya juga ucap terima kasih kepada dalam Jemaah Menteri, Saudara Saifuddin sentiasa menyuarakan pandangan, kadang-kadang melelahkan saya, tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota polis. Tahun lalu, seperti saya tahu, kita tumpu soal tandas-tandas sekolah. Bayangkan, Malaysia yang harum namanya, sekolah anak-anak kita, sekolah cucu-cucu kita, itu tandas tak terurus. Berapa yang kita harus baiki? 8,600 tandas. Belanja hampir 1 bilion ringgit. Maknanya, ada kelemahan yang harus diperbaiki. Bicara soal mutu pendidikan, cabaran baru, cabaran digital dan AI, tandas pun tak terurus. Sebab itu saya kata, mula dengan yang basic. Biar ada tawaduk sikit. Lihat yang paling bawah. Yang berikutnya ialah perumahan. Pejabat-pejabat IPD, polis, di merata tempat di negara. Kadang 20 tahun, 30 tahun, kekal dengan kemudahan yang usang. Dicabar untuk berlawan dalam soal digital, berlawan dalam soal commercial crime, berlawan dalam soal online gambling. Tapi pejabatnya tahun 30-an. Sebab itu, Menteri peringatkan saya dan kita cuba sedaya upaya perbaiki tahun ini. Dan ini kali pertama yang saya ingat peruntukan untuk memperbaiki perumahan polis dan tentera yang benar-benar besar dalam sejarah mutakhir negara kita. Biar cepat. Tentera lebih cepat kerana dia ada kor kejuruteraan. Dan saya beri laluan kepada Kementerian Dalam Negeri, KSU tahu, itu agak luar biasa. Sebab untuk Kementerian Dalam Negeri, saya kata, percepatkan proses tender yang segera dilakukan dan Kementerian Kewangan telah diarah untuk memberikan
ruang dan kemudahan supaya langkah-langkah diambil dengan segera dengan memberikan lebih ruang kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini supaya jangan kita tunggu. Bila nak siap nak repair rumah ni, tahun 2028. Lemah kita tengok ya. Sudah elok pencen akhir 2027. Jadi sebab itu saya ambil keputusan untuk menyegerakan, maknanya janji mesti siap sebelum akhir tahun ini. Kalau tak siap, menteri dengan KSU kena jawab. Jadi sekali lagi saya ucap setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Saya ulangi pandangan saya, harapan yang sangat tinggi kepada keluarga polis. Masa saya jadi Perdana Menteri ini, saya tahu sebahagian berpolis itu bimbang juga kerana perjuangan saya ini pasang surut dari pejabat polis. Tapi sudah, seperti yang saya beritahu kepada Tan Sri Akril sebelum ini dan Sri Raza, kita punya tanggungjawab. Ya. Itu pengalaman yang lalu, manfaatkan cara baik. Ya. Dan kita mahu negara ini selamat dan kita mahu angkat martabat negara Malaysia sebagai negara hebat di rantau kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.